Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu-isu dalam pembangunan belia di Malaysia. Kita sering menggunakan ungkapan bahawa belia adalah pewaris negara atas kesedaran bahawa masa depan negara adalah bergantung kepada generasi belia pada masa kini. Namun, proses membangunkan belia bukanlah satu usaha yang mudah, tetapi sebaliknya ia memerlukan satu perancangan strategik sama ada yang bersifat jangka masa panjang maupun pendek. Saya sambung pembentangan daripada sahabat saya untuk definisi pembangunan belia. Pembangunan merupakan sesuatu yang subjektif dan setengah pihak melihat pembangunan itu mengikut tafsiran dalam konteks mereka sendiri, berdasarkan latar belakang tertentu dengan matlamat serta kaedah penilaian mereka sendiri. Menurut Anwar 2005, pembangunan merupakan usaha yang sistematik dan berkesinambungan atau berterusan untuk mewujudkan keadaan yang dapat menyediakan pelbagai alternatif. Di Malaysia, belia didefinisikan sebagai individu yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun, namun telah dikecilkan kepada 15 hingga 30 tahun. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pula mendefinisikan belia dalam lingkungan umur 15 hingga 24 tahun. Seterusnya, pembangunan belia dapat dihuraikan sebagai sebuah proses yang berterusan dalam mencapai keperluan fizikal dan kehendak sosial untuk membina kompetensi belia. Pembangunan belia adalah pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat dalam membantu semua remaja berkembang maju. Seterusnya, konsep pembangunan belia menurut perspektif Islam. Menurut Abdul Rahman, konsep pembangunan belia dalam konteks pengurusan Islam lebih memberi penekanan kepada kesedaran tentang betapa perlunya setiap individu mengetahui tentang apa yang perlu dilakukan dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan supaya semua yang dilakukan menjadi sebahagian daripada amalan terbaik kerana ianya akan dihitung sebagai amalan soleh. Seterusnya, pembangunan belia menurut perspektif Islam meliputi dalam beberapa aspek, iaitu pendedahan ilmu agama dari kecil, pembentukan akhlak, kemahiran untuk pembangunan belia, di mana pembentukan akhlak itu supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keazaman yang tinggi dan berlapang dada, bijak dalam pergaulan. Manakala kemahiran untuk pembangunan belia pula adalah supaya belia terdedah dengan kemahiran kepimpinan, kemahiran berdakwah dan kemahiran berorganisasi. Jadi dapat kita lihat di sini, belia masa kini perlu mempunyai kemahiran berlandaskan Islam dalam mengharungi pelbagai cabaran dan halangan kerana golongan belia mampu dilentur mengikut acuan yang dikehendaki. Pembangunan belia dari perspektif pengurusan Islam yang menekankan pembentukan akhlak yang luhur dan kemahiran berlandaskan Islam adalah salah satu kaedah ke arah pembentukan belia ideal dan cemerlang agar dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara. InsyaAllah hari ini saya akan meneruskan pembentangan mengenai konsep pembangunan belia menurut perspektif barat. Okey, pembangunan belia juga adalah satu proses ataupun pengetahuan. Dalam konteks ini, pembangunan belia adalah satu disiplin dalam bidang bekerja. Maka belia mestilah sentiasa berfikiran terbuka, matang dalam pemikiran supaya belia ini tidak mudah ditindas dan juga ditipu. Dalam pada itu, belia mesti mempunyai sikap tanggungjawab dalam diri dan keazaman yang tinggi untuk terus maju ke hadapan dalam membentuk peribadi diri yang unggul. Apabila membincangkan sahaja mengenai latar belakang penumbuhan pembangunan belia ini, melalui badan-badan yang aktif seperti KBS akan menghasilkan sesuatu yang positif terhadap pembangunan belia seperti menyediakan program-program yang berkesan untuk proses pembangunan belia. Pertubuhan-pertubuhan ini juga akan banyak memberi kesan dalam menghasilkan lebih ramai golongan belia yang berwibawa dan juga yang mampu untuk mentadbir negara dengan baik pada suatu hari kelak. Manakala untuk Akta Pembangunan Belia pula, Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia buat pertama kalinya dibentangkan di Parlimen pada April 2007. Akta Pembangunan Belia merupakan suatu akta untuk mendaftarkan pertubuhan belia, menggalakkan dan memudahkan pembangunan belia di Malaysia dari aspek pendidikan, penyelidikan dan pembangunan sumber manusia untuk menubuhkan Majlis Perundingan Belia Negara. Secara umumnya, isu pembangunan belia meliputi pelbagai aspek seperti belia bandar, belia luar bandar, belia usahawan tawani dan sebagainya. Tetapi di sini kami bentangkan 3 isu utama yang meliputi semua aspek, iaitu isu kekangan keuangan, masalah sosial dan kesedaran sivik serta isu keberkesanan program pertubuhan belia. Kekangan kewangan dalam pembangunan belia, halangan besar yang dihadapi
oleh kebanyakan persatuan belia ialah ketiadaan sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai program yang mereka hendak jalankan. Menurut pengerusi Majlis Kelab Bel Belia Tamil, S. Manikandan, meskipun banyak cabaran yang perlu dihadapi persatuan belia kini, namun yang paling menyerlah adalah isu kepimpinan serta sokongan kewangan yang tidak mencukupi. Usaha untuk mendapatkan sumbangan kewangan daripada pelbagai pihak perlu diteruskan dan antara pihak yang dapat membantu menyediakan sumber kewangan kepada persatuan belia ini ialah institusi kewangan seperti MARA, Majlis Amanah Rakyat, Amanah Ikhtiar, MARDI, Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia, Tekun, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga dan Tabung Ekonomi Belia yang memberikan pinjaman kepada belia-belia untuk memulakan perniagaan. Pertubuhan belia juga perlu memberikan peluang kepada ahli-ahlinya yang terlibat dengan aktiviti perniagaan, misalnya dengan memberi pinjaman sebagai modal permulaan untuk mereka. Sarana yang dapat persatuan belia lakukan untuk mengurangkan masalah kewangan antaranya ialah melakukan kegiatan fundraising, perlu dijalankan berterusan melalui projek-projek yang berpotensi menghasilkan pulangan yang lumayan dan dapatkan komitmen daripada setiap ahli masyarakat sekeliling untuk menyumbangkan wang kepada persatuan setiap bulan. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi seseorang atau masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap dasar pembangunan di negara maju dan negara yang sedang membangun, seperti Malaysia. Masalah utama yang menyebabkan berlakunya kemunduran dalam ekonomi masyarakat, terutamanya golongan belia, adalah kerana kekurangan modal. Inilah yang menyebabkan golongan belia tidak dapat memajukan industri perusahaan ini dengan lebih meluas lagi. Oleh itu, persatuan belia perlulah lebihkan usaha untuk mendapatkan dana ataupun melakukan aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan yang dapat membantu mengurangkan masalah kewangan ini. Dengan ini, barulah masyarakat dan para belia yang tidak menganggotai pertubuhan ini, sekurang-kurangnya mereka sedar bahawa pertubuhan belia mampu bergerak sebagai sebuah organisasi cemerlang dan memberikan sumbangan yang cemerlang. Baiklah, seterusnya saya akan bincangkan tentang isu yang selanjutnya iaitu masalah sosial dalam kalangan belia. Gejala sosial merupakan masalah yang sering dibicarakan dalam komuniti hari ini. Ia tidak lagi melanda masyarakat membangun tetapi telah turut melanda masyarakat sedang membangun seperti Malaysia dan memberi pengaruh yang besar dalam usaha memperkasa pembangunan belia. Membina negara dan membangunkan golongan muda ke arah berciri maju, progresif dan bermoral bukan sahaja melibatkan usaha mengurangkan masalah sosial dalam kalangan mereka, tetapi juga melibatkan usaha meningkatkan kesedaran sivik agar mereka berasa bertanggungjawab terhadap negara dan masyarakat. Sekalipun pada setiap masa, para pemimpin negara mendakwa masalah sosial berada pada tahap yang terkawal, tetapi untuk melalui masa depan yang masih panjang sudah tentu merupakan suatu perkara yang membimbangkan. Pertubuhan belia tidak boleh bergerak sendirian. Ia perlukan sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Penglibatan yang bersepadu dari pelbagai pihak sangat diperlukan bagi menyelahkan kemampuan belia untuk menjadi rakan pembangunan negara. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa penglibatan belia sangat penting dalam usaha memperkasa pembangunan belia. Faktor berlaku masalah sosial dalam kalangan belia sangat banyak, tetapi saya akan ringkaskan kepada 3 bahagian sahaja, iaitu kemajuan teknologi, pengaruh realiti sosial dan persekitaran. Suatu gejala tidak baik yang kini melanda para belia negara kita ialah sikap suka mengagung-agungkan budaya dan nilai hidup secara barat. Sebagai negara yang pesat membangun, kita banyak mempelajari dan menyerapkan nilai-nilai barat yang positif ke dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang trending di media sosial menjadi ikutan belia masa kini. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi TikTok semakin popular pada masa kini. Namun, masih ramai dalam kalangan belia atau remaja kini yang menyalahgunakan melakukan perbuatan yang memalukan. Ada segelintir dalam kalangan mereka yang melakukan perkara tidak senonoh seperti bercumbu-cumbuan antara lelaki dengan perempuan dan video itu mula tular di laman sosial. Perkara-perkara yang tidak bermoral tersebut telah meningkat dan menjadi amalan setengah belia kita. Golongan belia seperti ini tidak akan menolong menjayakan generasi baru yang bakal memimpin negara. Nilai-nilai hidup belia yang kurang sihat ini hendaklah dibantras supaya ia tidak akan menggugat keutuhan warisan budaya kita. Seterusnya, faktor pengaruh realiti sosial. Remaja masa kini amat kurang membaca bahan-bahan berilmiah, tetapi mereka amat prihatin dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap program realiti di televisyen yang sangat popular ketika ini seperti Big Stage, I Can See Your Voice Malaysia, Hero Remaja, Dewi Remaja dan sebagainya. Mereka menganggap dunia hiburan boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya dan terkenal.
media sudah banyak melaporkan bahawa pelakon dan penyanyi tempatan sudah boleh menjadi jutawan dengan hasil seninya. Seterusnya, faktor persekitaran. Sikap ibu bapa. Pada zaman serba maju kini, ibu bapa lebih percayakan anak-anak mereka kerana dianggap sudah dewasa. Ramai dalam kalangan remaja kini yang diberi kebebasan sepenuhnya tanpa perhatian daripada ibu bapa. Seterusnya, faktor rakan sebaya. Apabila mereka tertekan dengan kehidupan di rumah, mereka keluar mencari kawan untuk lepak bersama. Bermula dari situ, banyak perkara yang menjadi bualan dan memuncul idea untuk mencuba sesuatu yang baru seperti terlibat dengan dadah, menyamun, merompak pergaulan lelaki dengan perempuan sehingga berzina dan sebagainya. Seterusnya, impak kepada individu, agama dan masyarakat. Belia yang terbabit dengan masalah sosial dianggap sebagai belia berisiko. Belia berisiko ini juga jika tidak diberikan bimbingan yang sesuai akan berakhir menjadi orang dewasa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitarannya secara baik. Agama, berlaku keruntuhan akhlak dan akidah dalam kalangan belia, didikan agama diabaikan dan diperlekehkan, pengaruh barat menjadi ikutan dan contoh yang tidak baik kepada belia. Masyarakat, merosakkan institusi masyarakat, melahirkan masyarakat yang mundur dan kurang kesedaran sivik, mewujudkan kelompok masyarakat yang tidak bermoral. Cadangan penyelesaian dari perspektif psikologi dakwah. Pertama, bimbingan secara langsung. Yang kedua, rawatan jiwa secara berkelompok. Dan yang ketiga, rawatan keluarga dan perkahwinan. Dapat disimpulkan di sini bahawa masa depan negara bergantung kepada generasi belia pada hari ini. Masalah sosial dalam kalangan remaja maupun belia perlu dibendung secepatnya dan segera untuk melengkapkan generasi muda dengan kemahiran kepimpinan dan merapatkan mereka dengan generasi dewasa yang prihatin untuk menjadi pembimbing dan role model. Isu keberkesanan program pembangunan belia. Jika kita lihat kenapa isu ini ditengahkan dalam perbincangan ini kerana jika kita lihat pada masa sekarang terlalu banyak masalah yang terlibat dalam kalangan golongan belia ini. Antaranya ialah masalah sosial, masalah minum arak, lepas tu masalah pengangguran yang melibatkan golongan-golongan lepasan APT dan banyak lagi. Maka melalui permasalahan-permasalahan ini kita dapat lihat bagaimana keberkesanan program yang telah diadakan oleh pertubuhan-pertubuhan belia seperti KBS, ABIM, PERKIM itu menghasilkan satu impak yang positif atau tidak kepada pembangunan belia ini. Melalui ini juga kita dapat lihat bagaimana pertubuhan belia ini menghasilkan sesuatu program supaya ia menarik perhatian golongan belia untuk terus menyertai program yang dihasilkan itu. Kerana segala program yang dihasilkan ini adalah untuk memberi manfaat kepada golongan belia itu sendiri, bukannya untuk orang lain. So, daripada situ kita dapat lihat kenapa program-program yang diadakan itu tidak memberi kesan kepada pembangunan belia. Salah satunya adalah kurang kerjasama daripada pertubuhan-pertubuhan belia. Pembangunan belia ini tidak boleh bergerak bersendirian, yang mana ia memerlukan sokongan dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak. Program-program yang dilakukan daripada pihak belia juga mesti mendapat sokongan daripada pertubuhan-pertubuhan yang lain seperti ABIM, PERKIM dan sebagainya. Selain daripada itu, objektif pertubuhan belia dengan matlamat pembangunan belia tidak selaras. Ini penting bagi pertubuhan belia untuk mengetahui apa objektif dan matlamat sesuatu program yang diadakan. Hal ini kerana kadang-kadang sekiranya sesuatu program dijalankan, ia tidak menepati apa yang dikehendaki dalam usaha untuk membangunkan pembangunan belia. Sekiranya pertubuhan belia itu mempunyai objektif yang berkait rapat dengan pembangunan belia dalam menghasilkan sesuatu program, maka secara tidak langsung program yang dirancang itu akan berjaya dan memberi impak yang positif kepada pembangunan belia itu sendiri. Maka secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa isu-isu pembangunan belia di Malaysia ini adalah satu perkara yang harus diambil perhatian oleh semua pihak. Pihak-pihak seperti KBS, PERKIM, ABIM mestilah memainkan peranan yang penting dalam mengawal proses pembangunan belia. Kepribadian belia mencerminkan identiti mereka yang mana objektif DBN sendiri adalah untuk melahirkan belia yang berakhlak mulia dari semua aspek, berwawasan tinggi dan juga bertanggungjawab dalam segala hal. Sekian sahaja daripada saya. Sampai di sini saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.